Betul. Dan kita seperti biasa akan mute-kan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Seperti biasa kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sekali lagi Allah mengizinkan kita untuk meneruskan pembelajaran kita untuk mengenal dan menguasai kalimah-kalimah yang dibangunkan daripada 3 huruf akar qaf waw lam, ya. Qaf waw lam, saya terus kongsikan skrin secara digital. Okey, semalam kita telah berkongsi sampai ayat surah As-Saffat 30 39 Doktor. 37 ya. 9 Doktor. Hari ini 39 lah. Ya. Okay, As-Saffat sudah kita buat, lepas tu sekarang hari ini 39 ya. 39 kalau kita tekan di sini dia adalah surah Az-Zumar. Okey. Surah Az-Zumar ayat 18 di mana Allah mengatakan allazina yastami'u. Okey. Yastami'u, ya, kalau kita tengok daripada sini allazina sepatutnya kita sudah mengenal dia adalah isim mausul yang majmu', ya, jamak, iaitu orang-orang yang, ya. Allazina ni adalah isim mausul, dia bermakna orang-orang yang, bermakna ayat ni dia mesti merujukkan kepada ayat yang sebelumnya, iaitu ayat yang ke-17, ya. So itu konstruk ayat Al-Quran. Apabila ada bermula dengan allazina tu, maknanya dia nak ceritakan siapakah orang-orang itu, ya, siapakah orang-orang itu di dalam ayat yang sebelumnya, ataupun kalau tidak pun ayat sebelumnya mesti ada perenggan ayat sebelumnya, ya. Cuba kita tengok, ya, konstruk dia. Kita tekan di sini untuk melihat ayat tu. Okey, itu dia, ya. Ya. So bermakna dia berpermulaan ayat ke-18, bermakna dia adalah merujukan kepada ayat sebelumnya, ayat 17, ya. So kalau kita nak tengok apa cerita ayat 17 tu, kita boleh pergi kepada ayat 17, ya, dan melihat apa kaitan ayat ni dengan cerita sebelumnya, ya. Jadi daripada sini kita boleh, di manakah al-qaulu tadi? Yang ni lah, allazi nayastami'u nal qaula, ya, nal qaula. Kalau kita tengok daripada sini, yang bila kita tengok pada ayat tu sendiri, maka dia lebih kemas lah, ya. Kenapa? Sebab penulisan dia mengikut resam Osmani, ya. Kalau kita tengok yang tadi, kalau kita pergi ke belakang, tengok ejaan dia, sini dia tidak menggunakan hamzah wasal, sini tidak menggunakan hamzah wasal, ya. So dan sini menggunakan sim yang sukunnya bulat, ya. So dari segi penulisan, yang ini tidaklah sebaiknya, ya. Maknanya dia tidak mengikut peraturan resam Osmani, ya. So nak melihat tulisan yang sebenarnya, tekan di sinilah. Sebab ini akan memaparkan tulisan yang sebenarnya yang ditulis di dalam Al-Quran, ya, iaitu allazina yastami'u nal qawla, ya. Yastami'u, kita boleh mengenal konstruknya daripada apa? Kata kerjanya, ya, yang ada sim
mim dan ain, ya. Sin, mim dan ain, itulah 3 huraka dia, ya, iaitu sami'a. Sami'a bermaknanya mendengar, ya. Tetapi dia ada penambahan ta ni menunjukkan apa? Menunjukkan kalimah ni mengambil wazan yang ke-8, ya. Mengambil wazan yang ke-8. Ya. So fi'il mudhari' maklum wazan ke-8 yang muzakkar dan jamak. Ya, macam ni kita nak mengenal jamaknya ialah ya ni fa'il bersama waw nun adalah fa'il dia yang marfu' yang jamak ramai, ya, bermakna mereka. Jadi mereka mendengar, ya, mereka sentiasa mendengar. Jadi iaitu orang-orang yang sentiasa mendengar, ya. Pada asalnya dia ada mereka, tetapi apabila kita menterjemahkan, tak payahlah guna mereka tu sekali lagi, ya, sebab kita dah kata orang-orang yang tu maknanya mereka lah tau. So tidak perlu kita gunakan 2 kali lah, ya. Kita katakan iaitu orang-orang yang sentiasa mendengar. Ataupun kita boleh gunakan allazina sebagai mereka yang sama, selaraskan dengan ya dengan waw nun ni mereka, iaitu mereka yang sentiasa mendengar. Itu cara kita menterjemahkan kalimah-kalimah di dalam Al-Quran, ya. Jangan keliru, ya. Ambil satu-satu dan susun dia elok-elok, ya. Okey. Jadi apa yang dia dengar itu ialah al-qaula. So al-qaula ni dalam konteks ayat ini ialah objek kepada kalimah yastami'u yang dilakukan oleh allazina ni, ya. Allazina ni adalah ya dengan waw nun, ya. Dia samalah tu, mereka pelaku tu. Iaitu orang-orang yang sentiasa mendengar ataupun iaitu mereka yang mendengar, ya, yang sentiasa mendengar. Al-qaula adalah maf'ulun bih objek, sebab tu lam tu mengambil baris atas, ya, mengambil baris atas. So al-qaula adalah isim masdar yang ma'rifah sebab ada alif lam ta'rifah, ya, dan dia dari segi gender dia adalah muzakkar, ya, dan dia dari segi bilangan dia adalah mufrad, ya. Mufrad sini menunjukkan apa? Dia kumpulan, ya, melambangkan banyak-banyak perkataan tu dikumpulkan menjadi satu kumpulan. Dia tak perlu mengambil plural, ya. Perkataan-perkataan, percakapan-percakapan dan sebagainya dia boleh applicable dalam konteks satu percakapan ataupun banyak percakapan, ya. Fayattabi'una ahsanahu, fayattabi'una ahsanahu, ya. Ini sambunganlah. Ya, ini cerita mengkisahkan mereka tu apa yang mereka buat, iaitu mereka sentiasa mendengar percakapan tu. Dan apa yang tambahan so far ni adalah tambahan kepada yastami'una, ya. Yastami'una dalam bentuk apa? Fi'il mudhari' yang marfu'. Waw nun ni menunjukkan i'rabnya yang marfu', ya. Jadi penambahan dia yattabi'una pun dalam konteks fi'il mudhari' yang marfu' juga, ya. Fi'il mudhari' yang marfu'. So kita boleh lihat dua perbuatan yang sama, ya, sama dalam bentuk fi'il mudhari' yang marfu' juga. Itu yang dipanggilkan selaras, ya. Diselaraskan. Maknanya fa sini adalah fa atifah. Dia sambung cerita tetapi dia selaraskan sekali dengan cerita sebelumnya. Itu yang dipanggilkan fa atifah, ya. Fa penyelaras, penyambung dan
penyelaras. Ya. Apa yang mereka buat ialah yattabi'u bermula dengan ya dengan waw nun ni menunjukkan mereka yang sama dengan yang ni, orang yang sama. Mereka ittabi'u ialah mengikut. Ya, mengikut. Mengikut. Dia mendengar, mereka tu mendengar dan mengikuti. Mengikut. Dah dengar tu diikut. Ada orang dengar dia tak ikut. So bermakna ini satu kumpulan yang Allah nak beritahu kita, kumpulan yang baiklah yang boleh kita jadikan ibrah, ya. Daripada ayat ni dia jadikan pengajaran kepada kita, kita boleh ambil iktibar daripadanya, ya. Iaitu mereka ni mendengar, sentiasa mendengar apa-apa saja perkataan ataupun ucapan, maka ya mereka juga sentiasa ataupun berterusan mengikut. Mengikut. Apa yang diikut ialah ahsanahu. Ya, ahsanahu, ahsanu. Ahsanu adalah bentuk isim tafdil. Ya, tafdil. Dan isim tafdil juga boleh berperanan sebagai mudhaf kepada idhafah. Jadi ahsanahu ni adalah idhafah, ya, adalah idhafah. Isim tafdil ahsanu bermaknanya yang superlatif, ya, tafdil superlatif yang terbaik. Daripada hasana, ya, menjadi ahsanu yang terbaik. Terbaik apa, ya, terbaik daripada nya lah. Nya itu apa? Al-qaula tadi. Jadi orang-orang ni Allah nak mengatakan kepada kita ialah mereka itu sentiasa mendengar ucapan-ucapan, ya, yang disampaikan oleh pengucap tu, ya. Dalam konteks pengucap tu, kita kalau nak tahu kita akan tengoklah konteks daripada ayat sebelumnya dan ayat selepasnya, ada tak dia menceritakan siapa yang mengatakan ucapan tu, ya. Lepas tu mereka itu juga mengikuti the best of it. Sini pun ada, ya, bahasa Inggeris pun ada dia punya translation tu. Ya, mereka mengikut tu yang terbaik, ya, daripadanya, ya. So dia ambil yang terbaik lah. Dia bukannya ambil yang biasa-biasanya. So mana kumpulan-kumpulan ni ialah orang yang terbaik lah ni, ya. Itulah ciri-ciri orang Islam. Allah nak galakkan kita mengambil yang terbaik, membuat sesuatu pekerjaan tu do the best, ya. Kalau nak mencari mendengar percakapan, listen to the best. Itu dia, ya, because itulah orang Islam, ya. Allah nak orang Islam ni the best, ya, of the nation. Jadi Allah ceritalah siapa orang ni, dan Allah tambahlah ujung tu, iaitu apa? Ulaikal ladzina adahumullah. Jadi, ya, mereka-mereka itu, ulaika itu ialah isim isyarah, ya, iaitu mereka-mereka itu, allazina sekali lagi isim mausul digunakan, iaitu orang-orang yang hadahumullah, ya. Allah tu fa'il dia, hada ni ialah kata kerja fi'il madhi, hum tu objek dia, ya. Hum ni refer kepada allazi tadi. Mereka semua itu telah, ya, mendapat petunjuk dari Allah, ya. Ini dalam bentuk aktif, ya, fa'il dan fi'il madhi yang maklum, ya. Maknanya mereka itulah orang-orang yang Allah telah memberi petunjuk kepada mereka. Itu cara kita menterjemahkan, ya, menterjemahkan kalimah-kalimah di dalam Al-Quran, ya. Jadi bila menterjemahkan Melayu tu dia ada macam dia pusing-pusing sikit, ya. Pusing-pusing sikit sebab Arab ni susunan dia terbalik sikit, terutamanya membabitkan fi'il madhi. Jadi kita kena tahu macam mana, yang mana nak disebutkan dulu, nak diterjemahkan dulu, ya. Jadi ulaikal lazi ni kita boleh terjemahkan sebagai mereka itulah
orang-orang yang lepas tu kita pergi ke Allah dulu sebab Allah tu fa'il dia, ya. Sebut ambil fa'il dia dulu, iaitu mereka itulah orang-orang yang Allah, ini fi'il madhi, telah hada ni adalah memberi petunjuk, ya, maknanya Allah telah beri petunjuk. Hum adalah objeknya, kepada mereka. Itulah cara kita menterjemahkannya, ya. Jadi Allah sambung lagi, iaitu mereka tu apa je, sekali lagi, wa ulaika, ya, dan ya, sini dan. Ni dan apa? Dan ni dan wa atifah lah, ya, dia menyambung cerita di sini, ya. Kalau kita tak faham atifah pun sekurang-kurangnya kita memahami sebagai waw istinafiah pun boleh juga, ya, boleh juga. Tengok dia punya konteks dia, ya, konteks wa ulaika hum ulul albab, ya, dan mereka itu hum, sekali lagi mereka, so tak payah dua kali, ya, tak payah dua kali, sekali cukup. Dan mereka itu adalah ulul albab, ya, orang-orang yang ulul albab ni ialah orang-orang yang mempunyai akal, ya, dan mempunyai kefahaman yang tinggi, ya. So bila seorang tu mempunyai akal dan menggunakan akalnya dan dalam kefahaman yang tinggi, so golongan tu dipanggilkan ulul albab. Jadi ulul albab lah yang dikaitkan dengan orang-orang yang macam ini, ya. Sebab kalau kita biasa-biasa saja, mungkin kita buat yang biasa saja, ya, kita tak buat yang terbaik. Jadi Allah nak kita ni kalau boleh jadi apa? Ulul albab, ya, ulul albab. So nak tafsir ke ulul albab ni panjanglah ceritanya, ya, banyak penulisan yang kita boleh kembangkan, ya, pengertian ulul albab. Kerana dengan kita sebagai ulul albab ni barulah kita banyak boleh memahami ilmu agama ni dan menggunapakaikan hidayah daripada Allah, ya. Kalau tidak, kita biasa saja, ya, kita ambil, kita rasa ayat Quran tu biasa saja, tidak ada kehebatan dan sebagainya, ya. Tetapi kalau kita berusaha untuk sampai ke taraf ulul albab tu, sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan sekarang ni, saya rasa dalam proses usaha lah ni, ya. Proses usaha untuk mencapai taraf ulul albab, alhamdulillah, ya. Kita akan lebih memahami Al-Quran dan kita akan lebih rapat dengan Allah, dan tentunya kita akan dapat menggunapakaikan Al-Quran ini nanti sebagai panduan hidup kita, ya. Kita nakkan panduan hidup kita ni berlandaskan Al-Quran, ya. Kita tak nak panduan hidup kita menggunakan bahan-bahan yang lain, bahaya, ya. Sebab Nabi pun dah kata, ya, Al-Quran, As-Sunnah, dua saja. Kalau kita guna yang lain tu, Nabi kata apa? Kita akan sesat. So be careful, ya. Kita kena, itu gunanya kita sampai ke taraf ulul albab tu, untuk memahami konteks-konteks, ya, sunnah dan ayat Quran yang Allah dan Nabi kata tu macam mana dah konteks dia dalam kehidupan kita. Yang kita kena reflect balik kehidupan kita hari-hari, ya. Dalam kehidupan kita hari ini banyak tak kita guna Quran untuk menentukan perbuatan kita dan perlakuan kita setiap hari, ataupun kita gunakan bahan lain, ya. Bahan lain tu bahan apa? Itu kita kena buat assessment lah sendiri, penilaian, ya. Buat muhasabah ni daripada mula kita bangun tidur sampai kita masuk balik tidur malam tu, ya, berapa banyak perkara yang kita lakukan, ya, panduan dia daripada mana? Adakah panduan dia pada Al-Quran ataupun daripada Sunnah, ataupun kita ikut hati kita saja, hawa nafsu, ya?
Kalau bukan Al-Quran dan Sunnah, kemungkinan kita akan gunakan bahan rujukan yang lain. Rujukan yang lain tu banyaklah ya. Mungkin surat khabar, mungkin WhatsApp dari kawan, mungkin internet, mungkin majalah, ya, apa lagi? Banyak bahan ya selain pada Quran dan Sunnah. So adakah panduan kita tadi Al-Quran dan Sunnah ataupun bahan-bahan yang lain ya. So kalau bukan daripada rujukan tu berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita takut-takut nanti ya kita akan menggunakan panduan yang lain yang akan menyimpang ya daripada jalan yang sebenar, iaitu as-siratal mustaqim tu. Okey, itu pengajaran yang kita boleh dapat daripada ayat tadi, mana dia? 39 ayat ni ya. Allazi nayastami'unal qawla. So sekarang ni al-qawla ni adalah isim masdar ma'rifah wazan 1 muzakkar ya, mufradah yang mansub. Itu cara kita menerangkannya kalimah ni ya. So setiap kalimah ni tuan-tuan boleh belajar pelan-pelan supaya mengenal dan menerangkan setiap kalimah yang ada ya di sini ya. Okey, macam fayat tabi'una ni pun boleh belajar ya macam mana cara mengenalnya ya. Clue-clue yang ini bila kita sudah belajar nanti, insya-Allah kita boleh lihat ya. Ta bertasydid itu bermakna apa? Dia adalah mengambil wazan yang ke-8 ya. Seolah-olah dia wazan kedua ya, tidak. Ya, so kena tahu di mana berlakunya wazan kedua, di mana berlakunya wazan ke-8. Kalau wazan kedua yang bertasydid bukannya ta ya, yang bertasydid ialah ba ni. Itu wazan kedua. Ya, so ini ta wazan bertasydid ya, huruf pertama huruf akar tu ta ya. So dia adalah gabungan ta sukun dengan ta yang berbaris atas kerana ada tambahan ta ya. Itulah penggunaan wazan ke-8 dalam pembentukan kalimah Al-Quran ya. Dan ini tadi pun saya telah terangkan, dia adalah isim tafdil superlatif yang terbaik ya, yang terbaik itu al-qawla. Okey. Kita pergi ke ayat seterusnya 41. Okey, 41 kita tekan dia ya, surah apa? Fussilat ya. Sekarang ni daripada fasala ya menjadi kalimah fussilat. Fussilat ni isim pun isim masdar lah ya. Fussilatun, itu ejaan yang sebenar. Fussilatun ialah keterangan yang detail ya, penerangan yang sangat terperinci. Itu dinamakan fussilat, nama surah tu ya. So sekarang ni dalam kes apa? Al-qawlu ya. Dalam ayat tu fussilat tadi also bermakna apa? Perkataan, the word ya. Al-qawla tu ialah perkataan ya. So sekarang ni dia mengambil i'rab yang marfu' pula, yani mansub ya, yani marfu' ya. Tak susah untuk mengenal. Bila baris atas dia mansub, bila baris hadapan dia marfu' ya. Status marfu' dengan mansub adalah dua status yang berbeza ya, yang kena faham, dan kita kena faham status tu dalam konteks ayat tu. Okey, kenapa dia marfu'? Kerana sekarang ni dia adalah berperanan sebagai fa'il, pelaku pada kata kerja haqqa ya. Sebelum ni pun kita dah kita telah melihat beberapa konteks yang sama, iaitu di sini pun ada haqqa ya. Kalau fa'il dia ialah qawlu ya, fa'il dia adalah qawlu, samalah sini ya. Haqqa fa'il dia al-qawlu ya. Di sini tidak boleh al-qawlu
Ya, kenapa tak boleh al-qawlu? Sebab ya, dia ada memain peranan sebagai mudhaf. Ya, bila dia mudhaf, dia tidak boleh mengambil alif lam ta'rifah. Ya, kalau dia bukan mudhaf, boleh. Ini sekarang dia bukannya mudhaf kepada idhafah. So dia boleh mengambil alif lam. So dia jadilah isim makrifah, isim masdar makrifah yang marfu', yang menjadi juga berperanan sebagai fa'il kepada haqqa. Haqqa adalah fi'il madhi, ya, daripada ha, qaf dan qaf, 3 huruf dia. Bila ada terdapat 2 huruf yang sama, dia akan dituliskan dengan satu huruf yang ditasydidkan. Itu cara penulisan dia, ya, pembentukan kalimah itu. Haqqa menjadi haqqa. Maknanya telah pun berlaku. Ya, telah pun berlaku. Ya, alaihim, ke atas mereka. Ya. Wa ni ialah dan lah. Ya, so dan tu bergantung kepada konteks ayat ni dengan ayat yang sebelum. Dia boleh jadi atifah, boleh jadi istinafiyah. Ya. Kalau dia selaraskan cerita ni dengan cerita sebelumnya, dia akan menjadi waw atifah. Kalau dia hanya menyambung cerita selepas cerita yang sebelumnya, dia akan menjadi istinafiyah, ya, iaitu penyambung, waw penyambung. Okey, wa haqqa alaihimul qawlu, ya. Jadi maka telah pun berlaku perkataan itu. Maknanya perkataan itu telah pun berlaku. So al-qawlu adalah fa'il, alaihim, ke atas mereka. So bila kita menterjemah, itu cara menterjemah, ya. Dan ambil fa'il dia. Apa makna fa'il dia? Al-qawlu. Dan perkataan itu haqqa, barulah kata kerjanya, iaitu telah pun berlaku. Itu cara menterjemahkan kalimah Arab ke Melayu, ya. So dia tak straightforward, ya. Bukannya betul one to one, tidak. Dia kena tahu konteks dia, ya. Barulah alaihim, ke atas mereka. Dalam terjemahan, ya, dalam Arab dia susunan dia macam ni, wa haqqa alaihimul qawlu, ya. Melayu dia ambil dan dulu, ya, dan ambil fa'il dia, dan perkataan itu baru ambil kata kerja dia, haqqa, telah pun berlaku, ya, alaihim. So biasanya perkataan ni apa? Perkataan ni biasanya bukannya perkataan yang biasa-biasa, ya. Bila dalam Quran Allah mengatakan perkataan ni adalah perkataan daripada Allah. Maknanya amaran-amaran Allah ke atas sesuatu kaum itulah, ya, sesuatu kaum tu so and so. Sekiranya ya kamu tidak beriman sebagai contoh, itu warning lah tu, amaran lah. Jadi Allah akan binasakan kamu sebagai contoh. Itu perkataannya lah yang dimasukkan tu sebagai amaran. Begitu juga perkataan yang memberi berita gembira, ya. Kalau kita beriman dengan Allah, kalau kamu semua beriman dengan Allah, ya, mengikut kata-kata nabi-nabi kamu, jadi Allah akan berikan kamu ganjaran yang hebat sebagai contoh. Itu perkataan lah tu, itu perkataan daripada Allah. Jadi Allah mengatakan haqqa, maknanya perkataan-perkataan yang Allah katakan tu, firmankan tu telah pun berlaku. Take effect. Bahasa Inggeris dia take effect. Itu masuk ayat ni, ya. Fi umamin. Di dalam umamin ni ialah ummah lah. Ummah, nation, ya. Dalam bangsa tu yang Allah nak ceritakan dalam ayat ni, ya. Apa dia? Bangsa tu qad khalat, yang telah pun, khalat ni ialah berlalu, ya. Berlalu min qablihim, daripada sebelum mereka, ya. Dia ayat ni menceritakan ya, telah pun berlaku hukuman ataupun
sesuatu yang Allah hantarkan kepada kaum-kaum tu di masa dululah, sebelum mereka tu minal jin, daripada kalangan jin dan juga manusia. Ya. So ini sebagai peringatan dan amaran kepada kaum-kaum semasa ya ayat ini diturunkan, dan juga selepasnya, iaitu termasuk kita sekarang ni lah. Ya, mana Allah dah beritahu ya, banyak perkara yang telah Allah sempurnakan janji dia ya, sama ada dalam bentuk amaran ya, dia akan berlaku. Dia tetap berlaku dan akan berlaku ya. Okey, itu 41 Fussilat, satu lagi Fussilat dalam ayat 33 sekali lagi. Ya, so ini kita biasa jumpa ayat ni ya, dan tengah pada kita pun hafal ayat-ayat ini dan ayat yang berikutannya, iaitu waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila shalihan ya. Dan Allah kata man ialah sesiapa ya. Ahsanu sama dengan yang tadi, ahsana dalam bentuk mansub, ahsanu dalam bentuk marfu, dia adalah isim tafdil, the best. Siapakah yang terbaik? Ya, siapakah yang terbaik qaulan, perkataan dan ataupun percakapannya. Ya, qaulan sekarang ni dia mengambil dalam bentuk mansub ya, mansub. Maksud apabila satu isim masdar tu dalam bentuk mansub, so yang ni kita case ni kita panggilkan dia maf'ul mutlaq ya, maf'ul mutlaq ya. Dia tidak ada tidak ada kalimah kata kerja, and yet dia mengambil bentuk mansub. So dia adalah objek. Objek kita panggil dia objek yang indirect sebab tak ada kata kerja. Ya, so case tu kita panggil dia maf'ul mutlaq ya. Maknanya dia mutlaq tu maknanya dia sendiri dah pun dah menjadi objek. By itself it is an object. Tu dia dipanggilkan maf'ul mutlaq ya. Dalam bentuk mufradah dan nakirah ya. Jadi percakapan tu Allah kata inilah ya perkataan-perkataan yang the best ya, iaitu siapa? Mimman, daripada orang-orang yang da'a ilallah. Da'a ialah menyeru ya, menyeru dalam bentuk fi'il madhi ya, dalam bentuk fi'il madhi, ilallah, kepada Allah ya. So kalau tujuan kita mempelajari Al-Quran ni, kita nak mengajak manusia kepada Allah, so kita akan termasuk dalam kumpulan ni lah. Segala percakapan kita, segala yang kita kongsikan tu akan termasuk dalam kumpulan ini, iaitu kumpulan orang-orang yang terbaik percakapan mereka ya. Sebab apa? Percakapan mereka itu kita buat untuk apa? Da'a ilallah. Ya, kita mengajak rakan-rakan kita, kawan-kawan kita, macam tuan-tuan dan puan-puan sekarang ni ya, merapatkan diri dengan Al-Quran, bermaknanya merapat diri dengan Allah ya. Yang mana yang tak faham Al-Quran, kita ajar dia, kita kongsi dia supaya nanti dia faham, dia akan faham dan dia rapat dengan Allah dan menjaga kehidupan dia berdasarkan apa yang Allah arahkan di dalam Al-Quran dan juga diterjemahkan oleh Nabi kita dalam sunnah Nabi kita ya. Itu dimasukkan mimman da'a ilallah. Kemudian dia juga wa amila shalihan ya, wa amila shalihan, dia juga akan mengerjakan ya perbuatan-perbuatan yang baik. Shaliha ya. So wa amila
adalah fi'il madhi, salihan adalah objek dia lah. Nah, ya, objek kepada perbuatan amilah tadi, ya. So siapakah fa'il kepada amilah tu? Man sinilah. Ya, man sini. Dan man tu sama juga dengan man di sini. Ya. Itu cara kita mengenal, ya, konstruk ayat-ayat Quran supaya kita boleh memahami walaupun kita tidak baca terjemahan dia, ya. Sebenarnya insya-Allah kita belajar nanti kita boleh menterjemahkan, ya, kalimah-kalimah dan ayat Quran itu untuk menjadikan dia panduan kepada kita. So kalau kita dah faham yang ni, kita ambil yang iktibar lah. Ya, we want to be part of this lah. We want to be part of yang ni tadi, ya, kita nak jadi masuk dalam golongan ni dan kita juga nak masuk dalam golongan ni. Sebab ini adalah golongan yang Allah puji. Ya, yang ini tadi golongan apa? Allah kata mereka itulah ulul albab. Dan yang ni pula Allah kata, these are the best word of the people. Ya, orang-orang yang terbaik percakapan dia, inilah orangnya. Jadi kita nak, ya, itu cara penghayatan Al-Quran. Bila kita dah faham tu, ya, kita ajak kawan-kawan, ya, untuk masuk juga golongan, ya, golongan ni, ya. Dan jangan kita masuk golongan ni. Ini ayat ni sebagai ayat warning, ya, ayat warning. Sebab Allah dah kata, ya, ummah-ummah yang tidak mengikut arahan Allah, Allah telah haqqa alaihim. Ya, maknanya Allah telah binasakan mereka ataupun telah kerjakan mereka dan sebagai telah ajar mereka tu kerana kesalahan-kesalahan mereka yang mereka buat, ya, pada masa yang lalu. Itu adalah cara kita memahami dan menghayati ayat-ayat Quran, insya-Allah, ya. So kita berhenti dulu di sini, Fussilat 41, dan kita akan sambung nanti besok hari Jumaat, ada satu hari lagi, ya, untuk minggu ni. Kita sambung 46, 47 dan sebagainya, ya, untuk melihat kes-kes isim masdar dalam bentuk marfu', ya, kenapa dia mengambil mansub dan juga kenapa dia mengambil majrur, ya. So mana masih panjang tu nampaknya, baru separuh jalan, ya. Insya-Allah kita sambung besok. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima kasih Dr. Kamal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, Doktor. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.